Jadi setiap kali kita solat di rumah, daripada semua orang hanya pergi solat secara individu dan sendiri, lebih baik berkumpul dan dirikan solat jemaah. Solat jemaah bersama sebagai sebuah keluarga, kan? Nombor 3, belajar Al-Quran bersama setiap hari. Okey, sekarang dengar macam sangat luar biasa. Apa yang kamu katakan ni? Aku kena buat darus tafsir sama family aku selama 1 jam? Tidak, tidak. Belajar sedikit je Al-Quran. Ambil satu ayat, baca terjemahannya, satu ayat dan hanya mempunyai sedikit perbincangan mengenainya. Jadi belajar sedikit Al-Quran setiap hari bersama, sikit saja sebagai keluarga pada bulan Ramadan. Nombor 4, adakan pertandingan menghafal Al-Quran di kalangan keluarga. Jadi boleh pilih surah Yasin ke, surah Rahman ke, suratul Kahf ke, suratul Mulk ke. Tidak kira apa yang anda pilih. Pilih sebahagian surah Al-Quran dan katakan, kami akan mengadakan pertandingan penghafalan Al-Quran dalam keluarga. Kami kan sangat teruja dengan pertandingan Al-Quran di sekolah, di masjid dan lain-lain dalam komuniti. Kita juga mesti mengadakan pertandingan Al-Quran sendiri di rumah. Jadi apa yang kita lakukan? Pilih surah, semua orang akan cuba menghafalnya. Sesiapa yang dapat menghafalnya terlebih dahulu dan seorang anak katakan dapat membacanya tanpa sebarang kesalahan kepada yang lain, menang pertandingan. Mereka akan mendapat beberapa jenis hadiah ke, semua orang akan membelikannya hadiah, apa juga keadaannya. Itu dapat menjadikan seluruh keluarga melakukan sesuatu bersama sebagai sebuah keluarga. Nombor 5, terutama pasangan suami isteri yang muda, terutamanya mereka yang mempunyai anak yang lebih kecil. Tarawih adalah sunnah yang ditekankan untuk lelaki. Dan ini adalah amalan pilihan untuk wanita. Walaupun begitu, kita juga harus memahami selain dari hukum teknikal fiqh mengenai tarawih, ada sesuatu yang lebih besar dipertaruhkan. Kita sekarang bercakap mengenai kerohanian, kita bercakap mengenai Ramadan, kita bercakap mengenai hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sekarang. Wanita memerlukan perkara-perkara itu juga sama seperti lelaki. Isteri memerlukan perkara itu sama seperti suami. Ibu memerlukan kerohanian, kebangkitan rohani, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa iman yang diperbarui. Saya akan katakan bukan sama seperti ayah, tapi saya akan katakan lebih lagi daripada yang dilakukan oleh si ayah. Sebab saya tahu peranan yang penting yang ibu saya telah mainkan dalam hidup saya dan dalam tarbiyah saya. Saya selalu memberitahukan orang, saya belajar tentang iman, saya belajar macam mana untuk percaya dari ibu saya sendiri. Ibu mempunyai kesan terhadap anak-anak mereka. Jadi isteri kita, adik atau kakak kita dan terutamanya ibu-ibu kepada anak-anak kita juga perlu untuk dapatkan penghayatan Ramadan dan mempereratkan hubungan mereka pada bulan Ramadan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas sebab itu, cadangan saya adalah sekiranya anda mempunyai anak kecil di rumah dan anda tidak boleh membawa mereka ke solatul tarawih, bukan hanya kerana masalah kebisingan, tapi apa yang saya bicarakan adalah seperti saya tahu anak-anak saya mempunyai waktu tidur. Mereka tidak dapat bertahan secara fizikal melewati waktu tertentu. Mereka masih baby, jadi anak-anak tidur awal. Sekarang seseorang mesti tinggal di rumah bersama anak-anak dan seorang mesti pergi untuk solat tarawih. Jadi apa yang saya cadangkan adalah ibu bapa bergile-gile, tinggal bersama anak dan menghadiri solat tarawih. Walaupun tidak pada setiap hari, seminggu sekali ke, 2 kali seminggu ke, apa juga keadaannya, apa sahaja yang anda mampu. Si ayah boleh membuat sedikit pengorbanan. Solat tarawih juga sunnah untuk dilakukan di rumah, by the way. Itu jika ibu anda, isteri anda akan berkumpul dengan kawan-kawan. Pergi ke solat tarawih. Mendirikan solat tarawih. Dengar sedikit darus ke, dengarkan sedikit khatirah ke ceramah. Cuba untuk sedikit terima dorongan rohani dan cuba dapatkan peningkatan iman. Jadi si ayah, si suami permudahkanlah untuk dia. Subhanallah.